Dalam membina fokus ini, cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, ada formula yang kita harus menguasainya yang ada dikongsikan dekat dalam ilmu berkaitan dengan NLP, iaitu berkaitan dengan visual, auditory dan juga kinestetik. Itu sebab bila dalam keadaan tersebut, bila kita menguasai satu ilmu untuk kita menambahkan fokus orang tersebut, maka dia kena sesuai dengan filter yang ada dekat sini. Ini adalah the NLP communication model. Bagaimana kita nak berkomunikasi dengan menggunakan kaedah NLP yang membawa manusia yang bernama pelajar itu untuk fokus dengan apa yang kita sampaikan. Cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, kalau saya tanya selepas daripada kelas, siapakah yang kita kena tanya tentang pemahaman apa yang dia pelajari, hasil daripada focusing yang dia telah buat dekat dalam kelas? A, pelajar visual. B, pelajar auditory. C, pelajar kinestetik. Jadi dalam keadaan tersebut, yang kita kena tanya sebenarnya adalah pelajar kinestetik. Kerana kebiasaannya menurut kajian dalam learning ability yang telah dikaji oleh NLP mendapati bahawa pelajar kinestetik dia akan faham lain sikit daripada orang visual dan auditory. Isunya ialah apabila pelajar tersebut ditanya dan jawapannya itu kurang tepat dengan apa yang telah diajar oleh guru, apa tindakan guru? Guru yang bagus, bak kata Cikgu Wan, dia akan membetulkan pelajar tersebut pada masa itu. Dan dalam NLP, apabila dia dibetulkan pada masa tersebut dengan penuh kasih sayang, dengan voice inflection yang betul, yang kita telah pelajari dekat dalam ilmu berkaitan dengan rapport tempoh hari, cikgu yang dikasih sekian, dialah yang akan sama faham dengan budak auditory dan juga visual. Soalannya ialah, jika pelajar tersebut diherdik, diperli, kita kata, itulah, dalam kelas tak fokus, dia letak dekat mana, tak pandang sana, pandang sini. Maka pada masa tersebut, dialah menjadi pelajar ketinggalan. Cikgu, tidak ada pelajar yang lemah sebenarnya dekat dunia. Jadi bila dalam keadaan tersebut, mereka ketinggalan. Dan akhirnya, diletakkan dekat tempat kemahiran dan mereka lah yang terkehadapan. Tuan-tuan, puan-puan yang hormati sekalian, saya dapat melihat sendiri bagaimana salah seorang daripada pelajar dulu masa kami satu sekolah, dia antara yang ketinggalan. Dia lah masuk terhegeh-hegeh ke sekolah kemahiran. Kita dengan rasa bangganya, inilah pelajar-pelajar yang telah berjaya pergi luar negara dan sebagainya. Tuan-tuan, sekarang dia bergelar sebagai antara 8 provider dekat Malaysia untuk kerja kemahiran yang dia ada tersebut. Dan orang Melayu yang ada dengan kemahiran tersebut, 2 je. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah dia itu, kita develop dia betul-betul kerana dia tu kinestetik dan kita bangunkan dia hanya semudah membetulkan apa yang dia belajar dalam kelas saja dan tidak diperli. Allah, sekarang dia sudah bergelar IR. Sebab dia buat kerja-kerja yang macam engineering dan dia adalah antara 8 provider dekat Malaysia dan orang Melayu 2 saja. Dia salah seorangnya. Tuan-tuan muslimin muslimat umat sekalian, bagaimana kesan yang besar, impak yang besar hanya kerana memilih perkataan yang betul untuk membetulkan para pelajar yang akhirnya focusing mereka itu hilang selama-lamanya adalah kerana apa yang kita katakan. Sebab itu saya mencadangkan sangat guru-guru yang hormati sekalian, kuasai NLP, kuasai NLP, kuasai NLP. Apa sebab cikgu? Saya ada seorang sahabat saya trainer NLP juga. Dia telah bersembang dengan salah seorang ustaz. Yang mana ustaz itu bercerita, dia ni dah pencen dah. Ustaz dah pencen. Ustaz ini telah dihantar oleh kerajaan Malaysia
pada tahun 1980-an kalau tak salah saya, 86 kalau jatuh, dengan 9 orang guru ke US. Dihantar ke US. Bila dihantar ke US, belajar NLP dengan pengasas NLP dekat US. Balik Malaysia, mereka kata wajib pakai NLP dalam pendidikan. Isunya ialah pada 1986, satu term NLP yang nak diguna 25% kena hantar belayar dekat NLP US. Faham tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan ajar tentang visual auditory kinesthetic. Katalah belajar tentang ni, NLP communication model. Diorang boleh detect dan Cik Ustaz Wan kena bayar 25% jumlah yang ditetapkan oleh mereka. Itu 1986. Sekarang NLP dah murah. Sesiapa boleh pelajari NLP. Saya cerita ni tuan-tuan, bukan apa tuan-tuan, kerana saya bercerita perkara ini kerana untuk supaya lebih ramai para pelajar kita mendapat manfaat. Cikgu-cikgu mati sekalian, dalam kelas NLP, ini saja belajar 2 jam. Ini saja cikgu. 2 jam cikgu. Ya. Nak kata benda tersebut detail dan menjadi trust kepada bagaimana kita nak berkomunikasi dengan seseorang. Dan hasilnya cikgu boleh menggunakannya kepada orang, anak kita, suami kita dan sebagainya. Bahkan dalam ilmu ni kita akan belajar orang ni bercakap benar, tak cakap benar, nak suruh dia menghafal, strategi menghafal, strategi mengingat dalam kelas dan sebagainya. Semua ada kat dalam NLP. Masya Allah. Ditambahkan lagi dengan fafahamnahu Sulaiman. Kalau tak masa tak ingat. Lepas tu letakkan mata pada satu kedudukan yang sebenar. Allahu Akbar. Maka lebih cepat untuk dia mengingat dalam isu-isu yang perkara tersebut. Sebab tu kami selalu dipanggil dalam persediaan terakhir untuk peperiksaan. Kerana dekat situlah kami bagi beberapa strategi yang mana mereka perlu fokus kepada mengingat dengan teknik mengingat kepada kompartmen yang telah berterabur dekat seluruh kepala ni. Dan mendatangkannya balik untuk diterjemahkan dekat dalam kertas peperiksaan. Okey, next. Formula yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Okey, iaitu bila mereka yang mengelakkan diri daripada al-lagha, ya, al-laghu. Lagha ni apa? Perkara yang tidak ada kaitan. Ya, perkara yang tidak ada kaitan dengannya. Tuan-tuan, cikgu-cikgu mati sekalian, boleh saya tanya? Cuba senaraikan 5 perkara berkaitan dengan keguruan yang cikgu buat dekat sekolah. Cuba catat sekarang. Okey. Dah? Alright. Okey, cuba catat sekarang. Okey, 5 ya. Alright. Sekarang yang kedua, cuba cikgu senaraikan 5 perkara yang tak ada kaitan dengan keguruan yang cikgu buat dekat dalam sekolah. Macam tu. Jadi dalam keadaan tersebut cikgu yang mati sekalian, inilah yang dipanggil sebagai pilih. Kita nak memilih yang mana satu. Cikgu yang dimati sekalian, pernah suatu hari satu guru besar panggil saya ke sekolah. Kerana isunya ialah bilik guru menjadi pusat satu adalah pusat mengumpat pelajar. Itu anak orang motivator sanalah, anak orang ni lah, bapa cakap elok, anak tak apa-apa dalam kelas. Yang kedua menjadi pusat untuk mengumpat kepada para pengetua, barisan pentadbiran, JKMP dan sebagainya. Cikgu-cikgu yang mati sekalian, kami dipanggil untuk membantu untuk bercerita dengan cikgu. Buat dalam bentuk game lah. Tak boleh cerita direct macam tu kan. Cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, ya, sebenarnya apa sebab cikgu-cikgu, guru besar itu panggil? Bukan kerana dia tak nak dingumpat. Ya, pengetua tersebut seorang orang yang sangat, Masya Allah, dia azim sangatlah. Ya, bab agama ni azim sangat. Dia kata orang umpat saya suka. Sebab bila orang umpat kita, kita kena bagi hadiah dekat dia, betul tak? Sebab nanti dekat akhirat, orang yang kita ngumpat, tuan-tuan ngumpat pengetua, esok dekat akhirat, kebajikan kita ni akan transfer kepada pengetua. Pengetua tersebut ya punya kejahatan tu transfer dekat kita. Tu sebab tuan-tuan lepas ni kalau kena ngumpat syukur.
Ya, siap bagi hadiah lagi. Kak, Kak dengar-dengar akak ngumpat saya hari tu. Tak adalah. Tak apa Kak, saya tak nak marah. Saya nak cakap terima kasih. Astagfirullah, terima kasih. Sebab daripada itulah saya dapat pahala Kak. Terima kasih Kak tau. Saya nak bagi hadiah, tak ada bajet. PKP. Jadi maknanya tuan-tuan, pilih perkataan yang betul yang kita boleh cakap dengan para pelajar. Ini juga dia kata perkataan yang boleh mengiyakan dan boleh menindakkan. Perkataan positif dengan perkataan negatif. Kalau kita masuk dekat dalam kelas, kita nak pilih perkataan, katalah subjek tu subjek yang susah. Kita nak pilih perkataan yang macam mana cikgu? Contohlah, susah sangat subjek ni. Dia kata, okey, minggu depan subjek ni akan lebih susah. Tuan-tuan, kita telah menanamkan kepercayaan susah. Why don't kita pergi kata, anak-anak, minggu depan kita akan belajar satu teknik yang cukup mudah. Just fokus dalam kelas, korang mesti boleh menguasai. Itu yang sebenarnya. Kerana itu dalam keadaan tersebut, ini yang dipanggil sebagai meta program dekat dalam NLP. Iaitu seni untuk memahatkan dalam pemikiran mereka itu kemahuan untuk menguasai sesuatu. Sebab manusia ini tuan-tuan, dia ada yang pertama namanya apa? Namanya adalah tahu. Isunya ialah nak membangunkan mahu. Tahu menggunakan satu ilmu yang dipanggil sebagai meta model dalam NLP. Mahu menggunakan kaedah meta program dalam NLP. Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila saya membicarakan bab surah Qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun ni tuan-tuan, dan masa saya belajar tentang NLP, Masya Allah, inilah ikhtiar kita untuk memanifestasikan surah Al-Mu'minun ini ke dalam diri anak-anak murid kita, cikgu. Sebab ramai orang baca surah ini, ikhtiarnya mana? Ikhtiarnya mana? Inilah ikhtiarnya, iaitu satu ilmu yang belajar 3 hari boleh guna selamanya dekat dalam kita membangunkan para pelajar. Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, banyak perkara yang saya tak boleh cerita secara online dekat dalam perkara ni. Bila cerita pasal NLP ni, banyak cerita-cerita yang saya simpan je cikgu. Jadi kalau cikgu yang nak tahu apa ceritanya tu, saya tak cerita online, cikgu WhatsApp saya. Nombor saya ada dekat situ. Jadi ada benda-benda yang Allahu Akbar, kita ni macam dah lama disorot tentang ilmu NLP ni. Cikgu, bayangkan cikgu, 9 orang termasuk ustaz tadi pergi dekat US, balik kata NLP wajib digunakan. Wajib digunakan. Masya Allah, azim sangat. Baik, yang seterusnya. Itu sebab kata-kata yang ada dekat dalam NLP, jika apa yang anda lakukan tidak menjadi atau berjaya, buatlah dengan cara lain pula. Kita tengok macam mana kapal terbang. Tuan-tuan, bila kita naik kapal terbang, tuan-tuan mudah-mudahan doakan saya dapat private jet seperti ini. Amin. Jadi bila naik kapal terbang tuan-tuan, naik kapal terbang, dia akan melalui satu laluan. Katalah daripada KL nak pergi ke Sarawak. Tiba-tiba ada angin yang terlalu kuat, maka dia akan berpusing seperti ini supaya dia tidak dipukul oleh angin. Itu sebab dalam keadaan tersebut kena pilih untuk jalan yang pelbagai. Yang kedua, kapal terbang gagal untuk terbang jika dia ikut arah angin. Angin ke sini, dia pun terbang ke sini. Kapal terbang berjaya untuk terbang jika angin ke sini, dia menujah angin tersebut. Bermakna, pilihlah untuk belajar tentang apa saja cabaran-cabaran yang ada di dalam dunia persekolahan pada masa sekarang. Lagi-lagi musim PKP ini, kena belajarlah, kena tengoklah macam mana nak buat ni. Google Meet lah, itulah. Ya Allah tuan-tuan, Masya Allah, azim sangat. Saya memerhatikan saja tuan-tuan, kerut dahi seorang isteri. Isteri saya cikgu juga. Kita belajar fisionomi kan. Jadi kita okey, faham. Masa itulah dia stresnya, masa itulah apa semua tuan-tuan. Inilah tanggungjawab suami untuk mengcoolkan dia. Alright, kita masuk ke dalam formula yang keempat tuan-tuan. Dalam formula yang
tempat ini kita akan belajar berkaitan dengan baik. Cuma daripada sudut tadzakur, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Ya, apa yang pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang kita boleh ambil ialah kita kena sentiasa bersih. Ya, kita kena sentiasa bersih. Cerita pasal bersih, tuan-tuan, cerita pasal suci ni, okey. Pertama sekali saya nak tanya dekat cikgu-cikgu semua, sudah potong duit zakat pendapatan? Ke cikgu ada mazhab yang kata zakat pendapatan itu tidak syar'i? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita duduk bawah JPN Selangor. JPN Selangor dalam negeri Selangor kena ikut Sultan Selangor. Iaitu zakat pendapatan adalah wajib. Itu saja. Saya berpegang kepada perkara tersebut. Okey. Jadi sekarang ni bersih. Apa yang kita kena buat? Sebagai seorang guru, tuan-tuan, satu adalah kena bersih. Gaji kita yang kita perolehi betul-betulkah bersih? Maksud bersih itu yang kita buat dengan harga kita bila naik grade 48 dengan gaji 7,000. 7,000 ya Ustaz Wan. Ya, sebab tak pernah tengok slip gaji bini ni. Jadi dengan gaji 7,000 tersebut, Masya Allah, adakah 7,000 itu layak untuk kita pakai? Layak untuk kerja kita sebagai seorang guru? Ya. Sudah pasti akan ramai kata sebenarnya bukan 7,000 gaji kami yang sepatutnya dibayar. Gaji kami sepatutnya 14,000 sebab banyak sangat kerja. Betul tuan. Saya bab cikgu ni, saya kata yes. Hanya cikgu saja yang kenal dunia cikgu. Hanya pasangan kepada cikgu yang faham tentang dunia cikgu. Itu saja. Orang yang tak ada kaitan dengan cikgu, tak payah nak sembang. Setuju ke setuju cikgu? Kan? Jadi bila dalam keadaan tersebut, kita kena tengok balik. Betul tak? Cukup tak benda tersebut? Yang kedua, pembersihan diri kita daripada dosa. Sebab apa cikgu? Sebab kita ni al-faqidu la yu'ti. Ya, la yu'ta. Ya, tangan yang tak ada apa-apa, tangan yang tak ada apa-apa, tak boleh bagi apa-apa. Ya. Jadi maknanya kalau tangan yang tidak berkat, macam mana kita nak bawa benda tu ke dalam keberkatan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya jumpa satu isu dekat sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak. Ya, seorang guru, seorang guru yang mana siang dia mengajar dekat pusat pendidikan awal kanak-kanak tersebut, Islami, dan malam dia melakukan perkara yang di luar daripada syar'i sebagai seorang perempuan, iaitu hubungan lelaki dan perempuan. Dan bila kami dipanggil ke situ, pergi ke mana? Pergi ke pusat pendidikan kanak-kanak tu sebab budak-budak kecil tu dah buat perangai. Faham-fahamlah maksudnya. Ya. Jadi saya kata cubalah cek cikgunya ada ke yang macam tu. Sebenarnya saya dah tahu sebab cikgu tu klien saya. Kan? Jadi bila dalam keadaan tersebut tuan-tuan, dalam keadaan tersebut, akhirnya kita mencadangkan kepada cikgu tersebut oleh kerana dia tidak boleh berhenti daripada keadaan tersebut, better dia berhenti. Sebab tangan yang kotor itulah yang mengotorkan. Ya. Sebab itu saya pernah berbicara dengan Ustaz Wan apabila kami membantu sekolah yang terlalu ramai isu berkaitan dengan gay dan juga zina, kami minta supaya buat program untuk guru dulu. Saya percaya bukan guru yang dekat dalam grup ni, namun dekat dalam keadaan tersebut tengok kepada guru yang mana mungkin ada di kalangan mereka yang buat kerja-kerja tersebut. Tak payah susah cikgu. Kalau dia nyinggah pun, contohnya cikgu praktikal. Please pilih betul-betul guru-guru yang nak masuk dalam sekolah kita. Tolonglah cikgu. Sebab tangan itulah yang memberi kesan kepada sosial dekat tempat sekolah tersebut. Dan kami punya teori ini setakat ini masih betul. Tak kata tepat tapi masih betul. Jadi dalam keadaan tersebut kena bersih. Baik, yang ketiga tuan-tuan,
dekat dalam keadaan tersebut ya kita daripada sudut harta. Ya, daripada sudut harta. Cikgu-cikgu yang hormati sekalian, kita ni sebagai guru apa kita kena buat? Laptop beli sendiri, printer beli sendiri, telefon satu bilik kongsi ramai-ramai. Terpaksa pakai handphone sendiri dan sebagainya. Cikgu-cikgu yang hormati sekalian, ikhlaskanlah. Kerana itu cikgu anggaplah dia macam zakatun. Bukan zakat keluarkan duit zakat, tetapi tazkiyah kepada harta kita dan itu yang menyebabkan keberkatannya. Allahu Akbar. Cikgu, saya tetap selut dengan dunia kecikguan. Ya, saya sempatlah 6 bulan jadi cikgu sekolah menengah. Jaga kelas yang terakhir. Ya, Allah. Saya kata cikgu saja yang boleh menghadapi isu-isu seperti ini. Okey, jadi itu walladzina hum lizakati fa'ilun, iaitu kena bersih, kena suci, dan suci itulah yang menyebabkan benda tersebut akan datang. Cikgu-cikgu yang mati sekalian, kalaulah sebuah kolam dipenuhi dengan bunga teratai, maka apa yang akan datang kepadanya? Akan datang kepadanya benda-benda yang baik. Kalau kolam itu penuh dengan tai, apa yang akan datang? Yang akan datang itu adalah lalat. Jadi maksudnya kita nak pilih kolam jiwa kita itu yang bersih ataupun kolam jiwa kita yang hanya akan mengundang perkara-perkara yang tidak baik. Cikgu yang mati sekalian, dengan izin saya berkongsi dan saya telah pun meminta izin dengan guru yang saya minta untuk saya bercerita dekat dalam sesi ini. Yang mana suatu hari kami diminta untuk melihat kepada apa isu budak-budak suka melawan. Tuan-tuan, cikgu, budak-budak suka melawan cikgu. Saya kata patah balik. Ya, patah balik kepada kaedah yang ada dekat dalam Islam. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia ini akan berperangai dengan perangai-perangai manusia. Saya tanya, ada ke dekat dalam kelas, dekat sekolah ni satu gerakan yang menentang pentadbir? Saya kata for sure lah ada. Settlekan yang tu cikgu. Dalam keadaan tersebut, budak-budak itu akan menjadi baik secara semula jadinya. Cikgu yang mati sekalian, ingat tak cerita bagaimana Umar Abdul Aziz? Umar Abdul Aziz. Cikgu yang mati sekalian, Umar Abdul Aziz oleh kerana adilnya yang teramat sangat, maka dalam keadaan tersebut musang, tuan-tuan tengok ya, musang boleh menjadi penjaga kepada kambing biri-biri. Faham tak tuan-tuan? Boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Kesan daripada sucinya, bersihnya, ikhlasnya, tazkiyatun nafsi yang ada pada Umar Abdul Aziz yang menguasai umat manusia pada masa tersebut, kesannya sampai kepada binatang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, suatu hari ada satu sekolah yang mana sekolah itu banyak dimasuki ular. Banyak sangat masuk ular. Kadang-kadang budak tu masuk je tangan ke dalam tu, ular masuk. Jatuh ya. Ada ular kat bawah tu. Cikgu yang mati sekalian, dalam keadaan tersebut saya kata siapa yang menggerakkan hati-hati manusia, hati-hati ular tu, menggerakkan ular itu untuk berada dekat dalam kawasan sekolah? Jawapannya adalah Allah. Maka dalam keadaan tersebut minta dengan Allah untuk buang ular itu untuk pergi ke tempat-tempat lain. Masya Allah tuan-tuan. Alhamdulillah, formula daripada surah Al-Mu'minun itu telah menyebabkan isu ular itu selesai. Alhamdulillah. Syukur sangat tuan-tuan. Walau bagaimanapun dalam keadaan tersebut ikhtiar itu tetap dilakukan lah. Yang semak dekat tepi apa semua itu dibetulkan apa semua. Cuma dalam keadaan tersebut bila pakai formula yang keempat, wallazina hum lizakati fa'ilun, cikgu-cikgunya yang kena bersihkan jiwa-jiwa yang ada tersebut. Allahu Akbar, ular tersebut dapat pergi dengan sendirinya. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua kerja Allah. Tuan-tuan, kita ini manusia yang lemah. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa.
Kita ada degree, itu pun Allah yang bagi. Kita ada kerja sebagai guru, itu pun Allah yang tentukan. Allah. Ya, jadi dalam keadaan tersebut, masya Allah, azim. Ya, itu belum lagi kalau ditakdirkan kita berada di persimpangan yang sampai terpaksa diberhentikan kerja, tuan-tuan. Ya, saya dapat menyaksikan tuan-tuan dalam satu agensi, ya, dekat dalam dunia pendidikan Malaysia ni, menyaksikan sebaris cikgu yang dibariskan yang dalam pemerhatian HQ cikgu. Allah. Apa yang saya buat pada masa tersebut, ya, masa tersebut cikgu, saya minta dekat HQ tu betulkan cara pandang kepada mereka yang bermasalah. Maka Allah akan membetulkan cara pandang orang yang bermasalah itu kepada kita. Kita ni macam pantulan cermin, cikgu. Kalau kita pandang dengan muka yang masam, kita nampak masamnya. Kalau kita nampak dengan muka kita yang senyum, kita nampak senyumnya. Tukarlah cara pandang kepada setiap kawan-kawan kita yang bekerja, cikgu. Usah disamakan antara orang yang ada orang gaji dengan orang yang tak ada gaji. Orang tak ada orang gaji. Orang yang suaminya bermasalah dengan orang yang suaminya tidak bermasalah. Orang yang ada suami, orang yang tak ada suami. Please, cara memandang kita itu, cara kita merespon kepada satu event yang ada depan mata kita itu, yang menyebabkan kejayaan itu ke mengejar-ngejar kehidupan kita. Allahu Akbar. Sebab itu, kita kena belajar daripada bayi. Bayi, dia berjalan daripada kecil sampai besar dan dia sentiasa berusaha untuk menjadikan dia manusia yang berjaya. Baik, sebab apa dia dapat berusaha sehingga berjaya? Kerana dia berada dalam keadaan fitrah. Fitrah tu apa? Dia suci. Bila dia suci, itu sebab dia ada effort untuk melakukan percubaan demi percubaan. Yang menghalang daripada kita ni nak terima new norm, mungkin belajar nanti macam mana, tahun depan nak cover yang budak tingkatan 4 nak ambil SPM lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan, bengkak muka tuan-tuan. Maka dalam keadaan tersebut, please and please. Ada pula nanti yang timbul, habis tu yang tingkatan 5 je sekolah, yang lain usah sampai keluar perkataan-perkataan tu, cikgu. Ya, usah, cikgu, please. Tazkiyatun nafsi itu adalah benda yang kita kena belajar, tuan-tuan. Baik, seterusnya formula yang kelima. Formula yang kelima adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga, ya, alat privasinya itu. Jaga, tuan-tuan, ya, hafazah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okey, baik. Walladzina hum li furujihim hafizun bermakna apa? Tuan-tuan, dekat situ Allah bagi kata dekat kita satu perkara. Usah buat benda yang di luar batasan syarak seperti berzina dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita kena tengok. Cikgu-cikgu yang mati sekalian, please tolong cek, kena ambil tahu. Yang ini memang kena jaga tepi kain orang. Ada cikgu yang bersosial, cikgu skandal suami orang dengan isteri orang dan sebagainya, cikgu. Jangan kata macam tu. Cikgu perempuan skandal dengan budak tingkatan 3 dengan tingkatan 4 lelaki. Bayangkan, cikgu, itu belum lagi lesbian di kalangan cikgu dengan cikgu gay dan sebagainya. Azim, masya-Allah, tuan-tuan. Jadi maknanya yang di keluar batasan itu kena jaga. Yang kedua, dia kata apa? Illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum. Melainkan ke atas pasangannya. Maksudnya kena jaga benda tersebut ke atas pasangan. Maksudnya, cikgu, dengan izin, ya, puasa-puasa ni saya kena sebut, cikgu, please and please, ya. Boleh saya tanya, apa makna nikah? Maksud nikah ialah al-aqdu yatadammah istibahah al-istimta' wal mas'uliyah. Akad yang mengharuskan nombor 1 adalah al-istimta', bersedap-sedapan. Bersedap-sedapan ini ada kait dengan al-farju, alat privasi. Dan bila alat privasi, dia mesti dijaga. Maksudnya, pertama, kita sebagai isteri, kita sebagai suami, dua-dua kena jaga performance masing-masing, kebersihan masing-masing. 2, kena dapat al-istimta' yang mencukupi. Cikgu-cikgu yang mati sekalian,
Antara sebab perkara tersebut yang menjadikan rezeki kejayaan itu datang jauh daripada diri kita, cikgu, saya nak kongsi sedikit je, cikgu. Dengan izin, puasa ni, cikgu, Ramadan, saya malu nak cerita sebenarnya. Tapi saya kena cerita, cikgu. Ialah satu, cuba ingat Nabi Muhammad SAW pernah sebut apabila seorang suami berkata kepada seorang isteri dan kata kepada isteri yang malam ni bersedia, penatlah bang, petang tadi ada koko, JPN bagi kerja tak apa-apa, Ustaz Wan, macam tu lah. Dah lah tolak suami, ngumpat Ustaz Wan pula. Allahu Akbar. Maka dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka dekat dalam keadaan tersebut menyebabkan kejayaan itu menjauhi diri kita. Begitu juga dengan seorang suami yang mana tidak pernah bertanya tentang performansnya untuk seorang isteri. Dia tahu kira keluar anak, settle. Allahu Akbar. Dan berapa ramai wanita stres dengan benda tersebut dan akhirnya melepaskan kepada anak murid. Dengan izin, cikgu. Ya, dengan izin, cikgu. Saya dengan izin, saya bercerita ni, tuan-tuan, cikgu-cikgu mati sekalian, berdasarkan kepada pemerhatian kami. Ya, pemerhatian kami, fisionomi, baca wajah muka, baca riak muka dan sebagainya. Jadi semua itu ada keterkaitannya. Okey. Baik. Dan yang seterusnya, famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Kalau kita buat benda-benda yang jahat, tuan-tuan, ya, benda-benda yang jahat dekat dalam keadaan tersebut, tidak menjaga alat privasi kita dan mengalurkannya kepada perkara tersebut, itulah yang menyebabkan kita ini menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pentadbir sekolah bermusuh dengan PPD, apa jadi? Bermusuh dengan JPN, apa jadi? Macam tu juga apabila kita bermusuh dengan Allah, macam mana kita nak dapat rahmat Allah dan macam mana kejayaan itu nak datang kepada kita. Sebab itu, cikgu-cikgu mati sekalian, kalaulah ditakdirkan kita jumpa isu-isu yang besar ini berlaku dekat sekolah kita, bahkan berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita, sama-sama menyelesaikannya. Faham, cikgu? Maksud menyelesaikannya, cari jalan untuk kita tarbiyah dia, untuk dia berubah. Tak ada orang yang tak boleh berubah. Saya dah kongsi dah sebelum ini bagaimana seorang pelacur kelas pertama, puncanya daripada isu dekat sekolah, alhamdulillah dia sudah berubah. Jadi benda-benda seperti ini, cikgu, mesti boleh punya. Sebab itu yang dipanggil sebagai tadzakurnya ialah kita kena jaga sosial kita. Tuan-tuan keluar berdua pergi cari barang, kemudian mula bergurau, main WhatsApp, suami pergi masjid, pergi main WhatsApp dengan X dan sebagainya, itu perkaranya. Yang seterusnya, cikgu, dalam bab sosial ini, saya nak cerita satu rahsia bagaimana NLP membolehkan tuan-tuan protect diri tuan daripada terkena tempias isu seperti ini. Transferal problem. Okey, macam ni, cikgu. Kadang-kadang kawan kita tahu dah isu dia tu dia berzina. Kita pun kutuk dia, akhirnya kita sendiri yang terbuat. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, ada kawan kita ada masalah rumah tangga. Kita pun dengar masalah dia, akhirnya masalah dia jadi masalah rumah tangga kita. Cikgu, NLP ada tekniknya. 3 hari je, cikgu, complete dah dulu, cikgu, untuk cikgu menguasai ilmu yang cukup power untuk menjadi ikhtiar aflahal mu'minun. Ya, insya-Allah. Yang seterusnya, cikgu, yang keenam adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tuan-tuan, mereka yang jaga amanah. Tuan-tuan, bab berkaitan dengan surah Al-Mu'minun ni, tuan-tuan, selalunya bila orang pergi ceramah pasal kerja, integriti, apa semua, dia cabut bab nombor 8 ni je. Ayat 8 ni, formula yang ke-6 saja, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Dia kena 7 formula tersebut berjalan secara inklusif, holistik, dan kita insya-Allah kejayaan itu datang sendiri ke sekolah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya. Jadi maka dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, inilah yang kita kena kata
amanah dan tepati janji. Okey. Baik. Macam mana orang itu boleh untuk menjalankan amanah dan tepati janji cikgu? Dia kena melalui proses psikologi yang tadi. Elak daripada benda tersebut. Kalau dia ketagihan seksual, kena dirawat cikgu. Ya. Kalau ada isu-isu seperti ni, settle dulu. Ya. Kalau tidak, ni tak jadi. Ni tak jadi cikgu. Ya. Takkan jadi cikgu. Tak jadi. Ish. Banyak tu sebab saya tak boleh nak cerita dalam ni cikgu sebab nanti bahan ni cikgu nak dapatkan. Jadi yang lain tu kita cerita secara offline lah cikgu ya. Okey. Yang bab ni ya, yang ni pembersihan, semua ni kena berjalan secara inklusif. Bila dia berjalan secara inklusif, barulah benda amanah dan janji ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Manusia gagal untuk menjalankan amanah kerana ada perkara-perkara yang menghalang daripada dia untuk melaksanakan amanah tersebut. Antaranya dosa, antaranya adalah masalah-masalah kehidupan yang datang ke dalam hidup dia. Dia yang menarik masalah itu datang dalam hidup dia. Ya. Jadi sebab nak menukar cara manusia itu, menukar cara mereka itu menarik perkara kebaikan dengan semudah menukar cara apa? Cara bercakap, cara berfikir dan cara bertindak. Tiga itu adalah asas kepada macam mana kita nak berjaya dekat dalam NLP. Allahu Akbar. Strategi-strateginya tu tuan-tuan. Ya Allah. Saya nak sangat cikgu. Supaya benda ni tersebar cikgu. Nak sangat cikgu. Allahu Akbar. Ya. Dan yang ketujuh ialah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Iaitu mereka yang menjaga salat. Cikgu-cikgu mati sekalian, please tolong jaga kita punya waktu solat. Solat awal waktu. Siapa yang solat awal waktu, dia boleh jaga waktu dia. Tuan-tuan, tengok budak. Budak yang jaga solat awal, tengok macam mana dia jaga waktu solat dia. Allah. Tuan-tuan, kami telah menyaksikan bagaimana dekat sekolah kami dulu, ada seorang pelajar, ya Allah, belakang. Ya, tak pandai tuan-tuan. Tapi dia punya solat nombor 1, maksurat tak pernah tinggal. Zikir lepas solat, dialah yang terawal, dialah Bilal, dialah apa tuan-tuan. Sekarang dia adalah PhD holder.